Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Selamat petang Bapa, selamat petang Yesus, selamat petang Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat petang Bapa, selamat petang Yesus, selamat petang Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi. Selamat petang Bapa, selamat petang Yesus, selamat petang Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Shalom kalian. Hari ini kita akan teruskan dengan kisah Yusuf. Dalam buku Kejadian bab 39 ayat 19. Potifar sangat marah. Dia memerintah supaya Yusuf segera ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat orang tahanan raja dikurung. Maka disitulah Yusuf tinggal. Yusuf telah melayani di rumah tuannya, yaitu Potifar, dengan sangat memuaskan. Akan tetapi, dalam Alkitab memberitahukan kami, Yusuf mempunyai tampilan yang sangat menarik, seorang lelaki yang kacak. So, ibu kepadanya ataupun isteri kepada tuan rumah telah jatuh cinta padanya ataupun ingin menggoda Yusuf. Dalam Alkitab memberitahukan kami, dia telah menggoda Yusuf dengan terus terang untuk minta Yusuf tidur dengan dia. Ini sesuatu cabaran yang ataupun godaan yang besar untuk seorang remaja ataupun seorang pemuda yang sudah mungkin 20 tahun. Waktu 17 tahun dia dibawa ke Mesir dan sekarang dia telah menjadi ketua ataupun penjaga rumah untuk Potifar. Jadi sekarang mungkin dia sudah mencatat umur 20 lebih tahun. Sebenarnya dia umur ini adalah umur yang muda, yang senang terjatuh kepada godaan perempuan. Manakala walaupun tiap-tiap hari isteri kepada tuan rumah menggoda Yusuf,
Tapi Yusuf sekali-kali dia menolak godaan isteri tuan rumah. Untuk elakkan daripada digoda, Yusuf berusaha supaya tidak bersama dengan isteri tuan rumah dalam sebilik. Okay. Dan ada sekali dia ada orang lain di dalam rumah. Sekali lagi isteri tuan rumah bergoda dan dia bergoda Yusuf, dan dia tarik baju Yusuf. Dan Yusuf dia mau lari daripada sampai baju luar ditarik oleh isteri kepada tuan rumah. Jadi luar bajunya telah dijatuh ke dalam tangan isteri tuan rumah. Dan isteri tuan rumah dia mengambil baju Yusuf dan dia telah bercakap yang bukan-bukan bahawa Yusuf telah ingin menggoda dia, yang Yusuf ingin mengambil kesempatan terhadap dia. Dalam Alkitab tidak terdapat banyak mencatat mengenai bagaimana Yusuf menjelaskan dirinya sendiri. Tetapi yang kita ketahui, tuan rumah setelah mendengar kepada keterangan isterinya, dia sangat marah dan dia jatuhkan Yusuf ke dalam penjara Raja Firaun. Penjara kepada Raja Firaun adalah satu penjara yang pribadi. Dia bukan digunakan untuk mengurung ataupun simpan orang yang bersalah secara jenayah. Okay. Penjara Raja Firaun lebih banyak di sini adalah pegawai dia ataupun hamba dia yang telah melakukan kesalahan ataupun telah membuat raja marah. Jadi tuan rumah telah menahan Yusuf di dalam penjara Raja Firaun di sini. Dan mengikut Alkitab, Tuhan sekali lagi menolong, ataupun kita boleh kata Tuhan terus menyertai dengan Yusuf dan menolong Yusuf. Oleh itu, semua urusan di dalam penjara, pegawai kepada penjara telah serahkan kepada Yusuf untuk mengendalikannya. Dan semua kerja yang Yusuf mengendali berjalan dengan lancar, dan sampai ketua kepada penjara tidak mengambil berat terhadap urusan di dalam penjara kerana Yusuf mengurus dengan baik. Sebenarnya jikalau tuan rumah mau membunuh Yusuf demi apa yang isterinya telah cakap, ia boleh dibuat. Berarti Yusuf mungkin dibunuh oleh tuan rumah dia. Manakala tuan rumah dia tidak berbuat demikian, hanya jatuhkan Yusuf ke dalam penjara Raja Firaun. Rakan-rakan sekalian, di dalam kehidupan harian kami, mungkin kita akan berjumpa dengan orang yang sentiasa mencari pasal dengan kami, ataupun sentiasa bercakap bukan terhadap kami. Mereka mungkin mengambil sesuatu tindakan yang mungkin akan menjejaskan kebaikan ataupun keadaan kami. Rakan-rakan sekalian, kita mungkin boleh berusaha untuk menjelaskan diri sendiri, untuk mencari kebenaran untuk diri sendiri. Manakala jikalau orang yang mencari pasal terhadap kami adalah orang hormat, orang tua dalam keluarga, ataupun adalah ketua untuk tempat kerja seperti pengurus, ataupun mungkin bos yang mencari pasal terhadap kami, apakah reaksi kami? Untuk menghadap dengan kuasa dan juga orang yang mempunyai hubungan adalah sangat susah untuk kita menghadapinya. Selalunya kita mungkin akan rasa sakit, akan rasa nama kami tercemar. Yusuf telah memberikan satu kesaksian yang sangat baik kepada kami, iaitu dia diam terhadap suasana sebegini. Dalam Mazmur bab 39 ayat 10,
Aku diam dan tidak membuka mulut, kerana inilah perbuatanmu. Dalam buku Roma bab 12 ayat 19 berfirman, saudara-saudaraku, jangan sekali-kali balas dendam. Biarlah Allah yang membalas dendam. Di dalam Alkitab tertulis, aku akan membalas kejahatan mereka. Aku akan menghukum mereka. Firman Tuhan. Ya, rakan-rakan sekalian, apakah kesusahan kami? Semua Tuhan ketahui. Tetapi Tuhan tidak mahu kita membalas dendam dengan kebolehan diri sendiri. Manakala Tuhan mahu kami, kita semua mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Apakah cabaran ataupun kesusahan yang engkau sekarang sedang hadapi? Semuanya diketahui oleh Tuhan. Tuhan mahu kami semua hidup di dalam kekejaman, hidup dalam suasana ingin membalas dendam. Tuhan mahu kita semua bebas dalam hubungan antara kawan-kawan dan keluarga. Sekiranya ataupun berkemungkinan orang lain tidak melayani kita dengan baik, tetapi ingat, Tuhan tetap menyertai dengan anda dan Tuhan melayani anda. Tuhan memberikan berkat kepada anda. Tuhan memberi kasih karunia kepada anda. Tuhan adalah benar-benar mengasihi anda. Jikalau anda berasa susah hati, ingat, Tuhan akan membalas dendam untuk kamu. Apa yang kamu rugi dalam suasana ataupun keadaan sebegini, Tuhan sendiri akan gantikan. Di dalam suasana penjara sebegini, dalam ayat 21, firman Tuhan memberitahukan kami, Tuhan bersama dengan Yusuf. Dan Tuhan memberkati Yusuf sehingga dia dipermuliakan di hadapan ketua penjara. Dan ketua penjara menyerahkan semua urusan di dalam penjara di bawah urusan Yusuf. Apa yang diurus oleh Yusuf, pegawai penjara tidak akan menguruskannya lagi. Tidak akan pedulikannya lagi. Tuhan memberkati dan menjayakan semua usaha yang Yusuf usahakan di dalam penjara. Ada satu patah perkata bahasa Cina berbunyi demikian, kalau ia adalah emas yang tuling, ia akan bersinar di mana-mana sahaja ia berada. Ya, kalau dia emas, dia akan bersinar. Dia akan bling-bling, tak kisah dalam suasana yang macam mana. Kita boleh katakan ada penyertaan Tuhan bersama. Kita akan bersinar untuk Tuhan. Menjadi kesaksian untuk Tuhan. Begitulah Tuhan membenarkan semua kajian, kesusahan dan cabaran ini sampai pada Yusuf. Tuhan tetap akan membuka jalan untuk Yusuf pada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Begitu juga, tak kisah kita telah jatuh ke dalam suasana yang macam mana, Tuhan tetap menyertai dengan kami semua. Kami dengan tegasnya berdekatan dengan Tuhan, bersandar pada Tuhan, menunggu pada Tuhan. Tuhan akan membuka jalan kepada kami di dalam rencananya. Tetapi selalunya masalah kami ialah kami tidak dapat sabar. Kami nak cari cara penyelesaian untuk melindungi diri sendiri. Yusuf telah memberi satu teladan kesaksian yang baik untuk kami, iaitu balas pada Tuhan. Tuhan akan membalas untuk kami dan kami diam sahaja. Jangan buka mulut. Tuhan ada waktunya. Tuhan ada agendanya. Tuhan akan memanggil untuk kami semua. Begitu juga berbanding dengan menjelaskan nama kami, yang paling penting ialah kita hidup dengan cara pelayanan yang melayani Tuhan dan melayani manusia, yang boleh menjadi kesaksian besar untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Bapa kami di syurga, kami bersyukur kerana Engkau menyertai dengan kami, tak kisah suasana yang macam mana. Semoga Tuhan terus membimbing
supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan harian kami. Oh Tuhan, kami bersyukur kerana Engkau menyertai dengan kami, tak kisah apa jua suasana. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. God bless.